Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu yang kita pilih sebuah buku yang bernama Keindahan Islam. Ini nama dia, Keindahan Islam, yang menceritakan kepada kita tentang Islam itu indah. Dalam buku ini telah mengupas 7 tajuk yang besar, bermula daripada ciri-ciri keistimewaan Islam, kemudian diikuti dengan indahnya Islam dalam bidang akidah, dalam bidang ibadat, muamalat, politik, kekeluargaan, dan juga tentang larangan, kenapa dilarang, dan diakhiri dengan akhlak yang mulia. Jadi insya-Allah perbincangan kita ini kita akan terus kepada bab yang ketujuh, iaitu bab akhlak. Dia tanya pula, ambil kat mana depan tu? Dia depan tu boleh tengok dalam YouTube. Dia panggil ambil sanad dia daripada YouTube. Sebab saya dah syarah kita daripada awal. Ada dalam Abu Anas Madani, dalam YouTube Abu Anas Madani itu sudah ada daripada awal. Alhamdulillah. Kita kumpul lah sana sini akan jadi boleh disatukan, dia akan jadi rakaman yang lengkap sebuah kitab. Sebagaimana saya selalu dengar guru saya sebut al-a'mal biyadillah, umur kita di tangan Allah. Jadi tidak tahu kalau daripada awal akhir kali tak habis semua kita. Dia kata kalau pergi pun ada 10-20 buah kitab yang telah ditinggal ilmunya. Alhamdulillah, salah satu daripada ilmu, salah satu daripada amalan yang tak putus pahalanya, ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan, insya-Allah. Kitab ini juga mungkin kita boleh orang panggil sepintas lalu atau selai pandang pada awalnya, iaitulah menyebut di awalnya tentang keindahan Islam itu duduk di mana. Barulah kita terasa indah Islam. Dan dalam buku ini tidak mendetailkan tentang hukum hakam. Kalau bila kita bincang tentang indahnya Islam dalam bab salat, dia tak bincang tentang rukun solat berapa, perkara yang membatalkan berapa, perkara sunat dalam salat itu berapa, sebab itu sudah ada dalam kitab fiqh. Yang nilai tambah dalam kitab kita ini iaitulah tentang bagaimana dan kenapa. Itu dia panggil hikmah. Di sebalik kenapa disyariatkan demikian, itu dia panggil hikmah. Kenapa salat? Kenapa kita puasa? Kenapa disuruh buat benda ni? Kenapa dilarang daripada makan benda-benda ni? Jadi, kenapa ini adalah menarik untuk kita faham. Lebih-lebih lagi di zaman kita ini, zaman kita berdepan dengan orang banyak menggunakan akal. Kenapa suruh macam ni? Kenapa Islam, contoh dalam 41, kenapa yang perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Ini tidak adil, semuanya adil kali. Bila kita macam mana nak jawab kalau disentuh isu ini kepada orang-orang yang lemah kepercayaan mereka terhadap Islam? Tak kira lah orang Islam sendiri, anak orang Islam, ataupun orang yang bukan Islam, yang baru nak berjinak di Islam. Jadi kita kena menangani semua golongan ini mengikut nilai ataupun pemikiran mereka. Jadi insya-Allah sebahagian daripada sumbangan kitab kita ini, Keindahan Islam ini, untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam bab yang kita bincang ini, bab yang ketujuh ini, iaitulah keindahan Islam di dalam bidang akhlak. Yang kita duduk hari ini di zaman ketandusan isu ini. Orang boleh belajar ilmu berbagai-bagai, tapi ilmu akhlak, ilmu inilah yang disebut secara rasmi dalam Islamnya dipanggil ilmu akhlak ataupun tazkiyatun nafsi. Tapi kalau nak menama modern sikit, dia panggil ilmu tasawuf. Cuma kalau kita cari ilmu tasawuf dalam kitab-kitab hadis tidak akan jumpa. Nabi akan sebut akhlak. Innama bu'istu, itu
utammima makarimul akhlak, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ilmu akhlak ini ilmu asas kepada segala penyakit yang terlibat dengan penyakit-penyakit dalaman yang disebut dengan nama amradul qulub, penyakit hati. Penyakit hati duduk di mana? Duduk di penyakit, duduk dalam hati. Maka pembersihan jiwa dalam masalah ini yang sangat penting untuk kita tahu kemana hala tuju kita dan bagaimana kita nak menangani penyakit yang melanda kita dan melanda masyarakat kali ini. Keindahan Islam dalam seruannya kepada akhlak yang terpuji. Antara keindahan agama Islam yang suci ini ialah ajarannya merangkumi semua seruan kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kalau nak tengok Islam ajar semua saya. Tak payah cari 5S, 10S. Kita hari ini kehilangan identiti. Bila nampak benda, 10S 5S, 10 tak cukup lagi. Tak apalah berapa 10 pun. Yang penting ni S ni semua dalam Islam. Cuma kita kadang-kadang terlupa nak ambil orang tu, ambil orang ni. Tengok-tengok Islam sudah ada. Saya terlibat dengan 5S. Bila dicanangkan oleh kerajaan supaya kita ni 5S. 5S ni seluruh satu Malaysia punya dah. Susun sisi apa semua. Akhir sekali tak selesai dengan masalah, dia kata cuba ustaz ni ambil ayat Quran letak kat 5S. Saya kata terbalik, S mari dulu ke Quran mari dulu. Jadi kita terbalik. Kita jadi ambil S Jepun tu nak pasang Quran kat situ. Jadi kita kata tak apalah. Dan Jepun tu cari, tolong istimbak daripada Quran, kita nak tunjuk pada Jepun, yang kamu buat ni Quran sudah ada 1400 tahun. Jangan pula kata ini tak ada dalam sunnah. Jangan. Kita cuba beri, dia panggil dalam kaedah ilmu fiqh, dia panggil at-takyif. Takyif ni mengubah suai yang ada itu kepada jadikan dia Islam. Kita sunatkan dia. Nak kali istilah. Nak suruh jadi Islam. Kalau nak tengok, dia kata seruan berakhlak yang mulia sangat mengambil berat tentang adab-adab yang murni dan memberi amaran kepada pengikutnya daripada akhlak yang sebaliknya, seperti melakukan perbuatan yang buruk dan kelakuan yang dicela. Ia adalah agama yang syamil, yang lengkap dengan semua perkara yang dipuji oleh syarat dan akal, merangkumi semua maslahah, kebaikan dan manfaat untuk individu dan masyarakat, serta mengambil kira semua perkara yang menjamin kehidupan yang baik kepada penganutnya yang beramal dan komited dengan hukum hakam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Tengok. Cuba tengok dalam ayat-ayat yang menggalakkan amal saleh, Allah akan pisah antara laki-laki dengan perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, akan ada nanti. Kenapa diasingkan? Biasa kalau ada ayat hukum, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Tak ada di ayyuhal mu'minat. Orang perempuan kadang-kadang dia tanya, kenapa tak sebut kami? Maknanya kami terlepas dengan hukum. Tak lepas. Dia duduk di bawah kawalan orang lelaki dalam bab hukum. Tapi dalam amal saleh masing-masing nak buat. Masing-masing berlomba-lomba. Suami atau isteri, atau suami dan isteri mesti berlomba untuk membuat amal kebajikan. Tak kira siapa dia lebih kuat dalam masalah ini, tidak ada queen control dalam masalah ibadah. Dalam bab lain mungkin kita boleh kata, oh, dia kena kacau dengan isteri dia. Dalam bab ibadah, isteri boleh bertajuk dengan keizinan suami dia. Kalau yang tak ada suami lagi hebat. Dia boleh mengaji pagi dan petang, boleh bertahajud malam sampai cerah. Nak puasa tak ada waktu yang dilarang, alhamdulillah. Jadi tengok ayat ni, cuba perhatikan ayat-ayat yang menyebut tentang kelebihan akhlak. Ayat yang menggalakkan ibadah, maka dia akan pisah laki-laki dengan perempuan. Macam ayat kita baca. Min zakarin aw unsa. Siapa yang melakukan amal yang saleh dari laki-laki dan atau perempuan. Dengan syarat wa huwa mu'min. Ini syarat. Buatlah banyak mana amal saleh, tinggi setara mana darjat dia dalam bab apa saja, tapi iman yang tidak ada, maka orang ini tak cukup syarat. Belum buka akaun. Kata orang, akaun belum buka. Macam nak buka akaun? Baca. Mengucap 25 syarat, beriman dulu.
maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kalau nak kira ni para jemaah, yang kita kerja ni banyak mana? Yang sedap sangat, suka sangat kita ni nak surga? No. Banyak mana membuat amalan yang kita nak? Banyak. Banyak mana? Berapa jam satu hari? Tapi syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu, Nabi sebut dalam hadis Qudsi, "Mala ainu ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala qalbi." Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terfikir. Ini standard syurga yang Tuhan nak beri kepada kita. Betul-betul apa yang disebut dalam ayat ini, bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka kerja segi pahala yang begitu. Syurga yang nak diberi ini tidak ada, tak pernah dipikir oleh pemikiran manusia. Kalau kita boleh fikir macam banglo macam ni lah, pesan ni lah, kondominium ni, itu bukan apa. Pada itulah saya suka orang itu tanya. Dia kata, betul kau Ustaz, ni ada orang ceramah ni dalam TV ke dalam radio ceramah, mana-mana orang perempuan yang beri isteri dia kahwin seorang lagi, dia boleh payung emas dalam syurga. Payung Siti Masih apa? Saya kata, apa benda payung dalam syurga? Orang nak payung apa panas pun tak ada. Yang di dalam syurga semua sekali, katil emas apa bukan cakap payung. Dia main nak jual payung ya, tak ada nak beri tak nak bagi sudah. Baik. Kebaikan ini duduk. Ayat Al-Quran ini galakkan dua pihak. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan dalam ayat ini bagi mereka yang beriltizam dengan agama. Orang yang beramal dengan agama ini, laki-laki maupun perempuan, akan diberi kehidupan yang baik di dunia, dan mereka juga akan mendapat ganjaran yang sebaiknya di akhirat. Kehidupan yang baik ini merangkumi semua jenis ketenangan dan kebaikan dalam semua sisi. Apa saja yang kita buat, jangan pandai lagi. La tahqiran minal ma'ruf. Nabi sebut dalam hadis, la tahqiran minal ma'ruf. Mu jangan pandang lekeh kebaikan yang kita buat. Semua benda yang kita buat ni sedekah, pahala. Kita duduk di majlis jamuan, angkat air bagi orang, itu sudah dikira beri minum pada orang. Apalagi kalau kita yang sedia daripada awal lagi siap buat air, yang angkat lagi tinggi darjat. Sebahagian daripada sebab yang membawa kepada kehidupan yang baik adalah berakhlak dengan budi pekerti yang mulia. Sudah dimaklumi oleh para cerdik pandai bahawa apabila seorang itu sempurna akhlak dan budi pekertinya, maka kehidupannya akan bertambah tenang dan damai. Duduk di situ. Orang yang baik akhlak, tak buat dosa, tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, dia tak takut dalam hidup. Apa yang kita nak takut? Hari ini yang kita takut ni apa? Kamu pecah rahsia kan? KSPR yang mari kan? Kan mari pula. Mari ni Allah Akbar, ni pun tak lain lagi. Tapi kalau kita tak buat benda, akhlak kita mulia, orang nak etik apa lagi? Kalau orang etik juga dalam keadaan kita akhlak mulia, tak ada lah. Itu bukan masalah kita, itu masalah dia punya pasal, dan kita yakin dan percaya Allah nak angkat darjat. Tak sih. Jangan duduk dulu. Nanti setengah orang dia terima. Ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya tanya satu. Dia kata, kenapa Allah beri saya sakit? Orang lain tak semayang, tak sakit. Saya yang selalu pergi masjid sakit. Kenapa? Saya kata, saya nak apa? Allah nak angkat darjat. Sudah. Allah nak angkat darjat. Sudah. Dia tak beri kepada orang lain darjat ini. Kenapa kita nak mahu? Kita letak di situ. Mata kita ni positif. Orang Islam, pemikiran yang positif, tak ada etik. Panjang tadi kita bincang tentang tajuk dia, husnul zan, bersangka baik dengan orang Islam. Hari nak bersangka baik dengan orang Islam bukan satu benda yang benar. Nak sangka baik macam mana? Hari-hari orang bertanya fitnah dalam mazhab. Kadang-kadang orang yang tak percaya, tak ada dalam kepala kita orang yang buat munkar. Tapi kalau orang tanya macam mana nampak? Yang menayang tu pula orang yang agak-agak ada ciri-ciri kebaikan juga. Payah nak nangis. Syariat Islam yang agung ini mendidik manusia dengan kasih sayang, rahmat, kasihan belas, dan berlemah lembut sama mereka. Mereka umpama satu jasad. Apabila ada satu anggota yang merasa sakit, maka seluruh anggota lain turut merasa ini. Ini bandingan yang Nabi kita buat sangat tepat. Sakit gigi tak boleh nak tidur. Gigi sakit, bukan mata. Dalam kira.
Sakit kaki, menangis, mata yang menangis. Patut mata kata relax, cool. Awak yang sakit kaki, tapi kenapa dia menangis? Ini menunjukkan kita nak merasai, menjiwai bahawa bila orang Islam sakit, saudara kita di Palestin sakit, saudara kita di Syria sakit, ditembak, kita merasai penderitaan mereka. Bagaimana nak merasai? Paling tidak, paling minimum yang kita boleh angkat tangan, Allahumma ansurhum, ya Allah berikanlah bantuan kepada mereka dengan doa kita. Alhamdulillah. Kalau kita boleh beri bantuan lebih daripada itu lebih tinggi darjah. Ia juga seumpama sebuah binaan yang satu, teguh meneguh antara satu sama lain. Untuk menguatkan kenyataan ini, bacalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua-dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Orang Islam ikhwah, bersaudara. Kita hari ini tak jadi bersaudara orang Islam. Dia lebih kepada benda lain. Nak jadi saudara ni mesti ada tambahan syarat lagi. Yang pertama Islam, yang kedua satu warna, baru jadi saudara. Kalau warna lain tak jadi dah. Itu je masalah. Siapa yang bawa ni? Orang putih mari menjadi dia tidak akan balik tanpa menanam bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat. Yang kita pula belajar dengan orang putih tak habis. Orang putih tak ada masalah sama dia. Kita yang jadi masalah sama. Apa? Ayat Quran ini dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat bagi saya di zaman penuh dengan pancaroba fitnah ini menjadi surah yang wajib untuk kita tadabbur. Bacalah surah Al-Hujurat. Kalau kita ada kelompok-kelompok usrah, tinggallah baca Yasin untuk sehari dua ini. Baca surah Al-Hujurat dengan makna, dengan artinya sekarang. Sangat kritikal, zaman hari ini sangat kritikal. Malam saya baca khutbah tentang ikhwah, tentang masalah kritikal masyarakat hari ini. Saya kata syaitan pun pening dengan pembawa fitnah di zaman ini. Syaitan pening. Tak pening macam mana? Apa yang dia nak ajar lagi? Nak suruh buat video set? Ada. Nak suruh tulis dasar apa? Tulis nama kan? Nak suruh tulis dalam internet? Sudah ada. Syaitan ajar apa lagi? Lebih banyak. Pening syaitan fikir. Macam mana dia? Tak payah, tak ada kerja dah aku. Maka suruh apa? Ini masalah. Realiti kita cakap ini. Dalam sudut akhlak kita ini, ukhuwah al-Islamiyah hancur. Jadi, karena itulah saya kata surah Al-Hujurat ini menjadi kewajiban kepada semua masyarakat di zaman kita hari ini baca hal ini. Kalau nak buat kelompok pergi ziarah rumah-rumah, kata nak dibaca surah apa? Surah Al-Hujurat. Kenapa tak baca Yasin? Musim ni tidak mesti Yasin. Yasin malah Jumat. Ayat lain surah Al-Hujurat. Baca dengan terjemahan dia, dengan tak terjemah biasa boleh faham. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan perli satu kaum dengan wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan makan sebahagian kamu dengan sebahagian. Nak ke tidak kita makan daging bangkai. Yang ni pun tak payah baca, tak payah buka tafsir Ibnu Katsir. Kita yang ngaji tafsir sikit-sikit ni boleh faham masalah ni. Tak boleh faham ni. Boleh. Syariah yang sempurna ini juga datang membawa rahmat kepada golongan lemah yang terdiri daripada orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim dan orang yang kurang upaya. Syariah ini juga mengajar agar menghormati orang tua, memuliakan orang yang mempunyai kelebihan serta membesarkan orang yang berilmu. Kita orang ada kelebihan kita mulia, orang yang ada ilmu kita muliakan. Muliakan lain dengan memuja. Kena faham. Hari ini kita bimbang satu fenomena apabila macam berlaku satu pemujaan kepada orang. Bila mari toseh ni kan habis sujud tangan sampai sujud sampai kaki. Bila kita kata tak boleh sujud pada manusia, dia kata ini bukan sujud, ini hormat. Nabi Adam boleh sujud kepada iblis, disuruh sujud pada Adam. Subhanallah, mana jadi iblis? Setara kita ni iblis sujud pada Allah. Itu pemikiran mari akhir sekali daripada menghormat kepada pemuja. Kita kena ingat isu pemujaan ini itu sangat berat. Saya baru pergi satu tempat, orang kata sini saya kubur ustaz sini, tuku usah sini. Sebab zaman dulu dia yang bawa dakwah sini. Ziarah kubur biasalah. Assalamualaikum. Masuk-masuk saya tengok penuh dengan duit tabur sini. Saya cakap ambil. Dia kata apa? Boleh kau menangis dalam susu. Kita mana pergilah tak tabur masjid buat anda buat apa. Pergi letak duit itu ayah tu nak beli apa lagi. Dia tak bangun makan burger tak payah dalam kubur ni. Tapi punya pemikiran masyarakat. Dia boleh memikir. Ada setengah kubur tu bukan zakat duit, sekali dengan surat.
Letterhead siap lagi tulis. Cok kat bawah tu tuan, tolong doakan saya begini. Bila tu ayuh tu baca surat ni? La ilaha illallah. Tengok dia punya pemikiran dahsyat itu. Ini dia punya maksud. Ini bukan isu akhlak, ini isu akidah. Isu akidah menyentuh isu akidah bila kepahaman kita lebih kepada khurafat yang akhir kali kita bawa jadi benar. Jadi kerana itulah kita bimbang hari ini. Bila tengok orang boleh wah, timbul ke isu karamat, isu orang ni jangan main. Jadi heboh mudura macam akhir sekali pemujaan. Tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Abdul Qadir Al-Jailani orang yang alim, orang yang warak, orang yang hebat. Dia punya pengajaran tentang akidah dia jelas. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akhlaknya tinggi. Tapi pemujaan yang berlaku kepada dia, tuan-tuan bakal terkejut kalau dengar. Biasa dengar Abdul Qadir Al-Jailani. Kena ada dia kan? Kau pergi juga buat majlis haul Abdul Qadir Al-Jailani. Pergi juga. Satu hari dia berjalan, tiba-tiba dia tengok seorang makcik duduk menangis. Dia bertanya, kenapa menangis makcik? Oh, dia kata saya, anak kesayangan saya mati. Habis tak ada dalam saya mati. Abdul Qadir jalan berhenti, ambil dia punya kain serban dia lontar malaikat. Kena malaikat. Turun balik, dia kata kenapa kamu ambil nyamuk orang makcik? Hantar balik nyamuk ni. Dengan kain serban itu tak payah pakai bom apa. Jadi akhir sekali takdis pemujaan berlaku, maka orang makin hari semakin merojak naik. Itu di antara isu yang bahaya kalau kita tidak menganggap isu akhlak ini satu isu yang besar. Tapi kita menghormat orang tua, hormat dan masalah, memulia orang yang punya kelebihan tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai mereka pemujaan yang kita bimbang, serta membesarkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu kita hormat dan kita mengambil manfaat daripada ilmu mereka. Sebuah sistem yang sempurna bagi menjamin setiap individu dalam masyarakat akan mendapat haknya dan memerintahkan mereka agar menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan baik supaya masyarakat Islam hidup dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat. Masyarakat jahiliyah namanya. Masyarakat jahiliyah disebut jahiliyah. Ni ada orang yang sampai saya ustaz macam mana nak buat ni? Saya hidup dalam jahiliyah. Itu. Saya jawab balik. Sempat ke dengan Abu Jahal dengan Abu Lahabnya? Tanya balik. Dia kata tak ada sahabat mereka tu. Dah. Jangan kata hidup zaman jahiliyah, kita kata kita dalam keadaan lara, leka, down lah sikit kita punya apa ni cara. Nanti orang tengok dia kata oh dia jahiliyah rupanya dahsyat juga kita. Jadi kita jangan jatuhkan diri kita sampai peringkat itu depan orang, tapi depan Allah Taala waktu bermunajat tak apa. Kita boleh mengaku apa yang kita buat. Tak mengaku pun tak tahu. Tapi sebaik-baiknya tak payah detailkan depan Allah Taala. Nanti orang dengar. Kalau suami duduk detail pada Allah, ya Allah aku duduk gini. Kebetulan isteri dia sedar tidur waktu itu, pukul 3:30. Dia dah dengar Pak Cik Adi dia. Nasib baiklah kahwin dia kalau tak jadi. Berat sangat rupanya. Kita cuba sebut ya Allah aku dulu engkau tahulah segala hal. Sebut engkau tahu tu, kita ingat apa yang kita buat, kita minta ampun. Tak payah detail-detail semua kena tulis lagi surat. Dia SMS kat kita lagi dia jahiliah lah tu. Itu saya tanya sempat dengan Abu Jahal ke tak? Dia kata dapat sempat. Zaman jahiliyah, zaman masyarakat jahiliyah, mereka adalah golongan yang membesarkan diri, takabur, zalim dan suka menceroboh hak orang lain. Boleh kita guna perkataan ini kepada orang yang melakukan sesuatu. Kita kata innaka mru'un fika jahiliyah. Kan Nabi sebut pada seorang sahabat tu, dia kata mu ni ada sifat orang jahiliyah. Bukan mu jahiliyah, sifat takabur, sifat sombong, ini sifat orang jahiliyah. Sifat yang mazmumah yang dicela pada syarak, maka kita jangan dengar kita jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka daripada melakukan perangai yang keji dan tidak baik. Sebaliknya menggantikannya dengan sifat yang baik dan akhlak mulia, menyempurnakan sifat-sifat baik yang ada pada mereka seperti menjaga kehormatan diri, menolong sesama bangsa, setia dan menunaikan janji serta mengekalkan amalan tersebut. Jadi kita boleh bantu orang, kita boleh tolong siapa saja yang patut kita tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan dengan membawa agama yang agung yang menjadikan akhlak mulia sebagai asas utama dan tujuan yang besar. Di akhlak agama kita ni akhlak. Oh, dia kata kalau belajar akhlak saja tak ada syariat. Siapa dia bisa syariat dan akhlak? Dia memisahkan antara syariat dan akhlak ni fakulti saja.
fakulti pengajian. Saya belajar di fakulti bahasa. Ada seorang ustazah. Anak murid begitu dia, kenapa ustazah ni? Kayak telefon tak apa kemana. Dia kata ustazah dulu asal waktu belajar kat universiti dekat Kairah dulu, belajar bahasa, luar sastra Arab, bukan belajar agama. Subhanallah, siapa yang dia atas Mesir pergi mengaji benda tu? Boleh, kerana hujah dia tak nak beramal dengan syariat itu, dia nak pisahkan. Dia sendiri yang pisahkan. Siapa dia tak ada perbezaan. Syariat itu menamakan mata air agama, perundangan yang Tuhan turun. Maka di bawah syariat kita kata akhlak ada. Apa ni, halal haramnya ada. Apa semua hadis tafsir semua di bawah syariat Islam. Jadi kenapa kita saya itu fakulti syariat? Ini fakulti. Tapi dari sudut agama syariat satu. Tidak ada yang membezakan di antara. Cuma cabangan dia panggil furu', itu boleh diperkecilkan untuk mudah kita nak belajar. Jadi semua sekali duduk di bawah akhlak yang mulia. Hal ini kerana perangai yang baik dan menambahkan iman, akan menambahkan iman seseorang itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaq. Jelas. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlak. Imanlah kuat setara mana pun, tapi akhlak tak baik. Sebut dalam cerita akan datang nanti. Orang pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, makcik ni kuat puasa siang, tahajud malam. Puasa siang hari, malam bertahajud. Tapi satu je masalah, mulut laser. Laser kau panggil sekarang. Laser cakap banyak, suka kutuk orang. Nabi kata dia bina. Orang ini masuk neraka. Sebab dia baik dengan Allah, tak baik dengan manusia. Jadi kita tak seimbang. Kalau kamu baik dengan Allah, kenapa tidak baik dengan makhluk Allah? Kalau kamu baik beribadat banyak kepada Allah Taala, kenapa tidak beribadat dalam komunikasi, dalam muamalah kita dengan manusia? Itu tidak seimbang namanya. Orang yang paling baik kuat iman dia, ahsanuhum akhlaq khuluqan. Orang yang baik akhlak dia. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna iman dan mempunyai akhlak yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah bagi satu sijil khas anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqin 'azim, muhni akhlak yang sangat. Banyaklah contoh-contoh yang kita tengok. Tak mampu kita nak cerita satu persatu cara ringkas kerana sangat menarik kalau kita tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui jumpa Nabi, minta bantuan. Nabi suruh pegawai dia beri bantuan. Bila dia ambil, Nabi tanya, Hasan tu Aile, aku buat baik daripadamu? Dia kata, tak lagi. Kamu tak buat baik, banyak lagi harta Allah Ta'ala beri pada kamu, kamu tak bagi, simpan. Bahasa dia kasar. Jadi sahabat-sahabat bangun nak ambil tindakan. Nabi kata biarkan, jangan kacau dia. Nabi masuk dalam rumah dia, panggil pakcik ni, dia tambah lagi bantuan. Nabi kata macam mana? Ahintu alaika, aku dah siap belah pada kamu buat baik. Dia kata na'am, sekarang dia buat baik. Bila dia rasa Nabi buat baik, dia terus doa, ya Allah berikanlah berkat pada Muhammad dengan harta dia, ahli dia. Subhanallah, doa. Nabi kata baik. Muka kasar ke tidak? Waktu bercakap kasar di masjid tadi, ramai orang jeling engkau. Kata nampak juga lah. Macam itulah seolah-olah. Nabi kata, oleh kerana kamu telah menggoriskan perasaan sahabat-sahabat aku, maka besok kamu datang masjid, aku akan isytiharkan. Kamu dah cakap baik. Boleh? Dia kata boleh. Esok Nabi panggil balik, ya akhal Arab, orang badui pakcik badui masjid. Nabi kata semalam dia cakap kasar kan? Tengok hari ni apa dia cakap. Apa dia cakap hari ini? Dia bercakap baik. Nabi kata, betul ke tidak aku dah buat baik? Betul ya Rasulullah. Dia berdoa kepada Nabi SAW. Nampak berlembut bercakap. Nabi kata kamu ni dengan orang yang kamu dakwah seolah-olah seperti unta liar dengan orang ramai. Bila tengok unta liar masuk kampung, lembu ke, kuda ke liar, kita suruh budak-budak pergi kejar. Suruh orang kampung pergi halau dia, lari ataupun dia lompat atas orang.
Kenapa kamu tak biarkan tuan dia yang pergi ambil uruskan? Suruh tuan dia pergi ambil. Jadi kalau tuan dia pergi, adalah mungkin unta tak ada nama, ada panggil, ada nama dia, ada cara dia panggil, bawa makanan, bawa rumput mari sini. Bila sampai dekat, baru letak tali dekat tengkok, baru tarik. Nabi kata, inilah aku dengan kamu. Kalau aku biarkan pakcik baru ini pada kamu semalam, apa jadi akan ada? Kena kerja teruk, penampat, sok. Penyempak mungkin kena, mungkinlah kita kata andai. Jadi kalau Nabi kata, kalau aku biarkan orang baru ini semalam pada kamu, kamu akan kerjakan dia. Tapi oleh kerana aku yang menangani, aku yang tahu akhlak itu yang boleh mengubah manusia, dalam masa sekejap saja Rasulullah telah ubah pemikiran orang baru ini. Dia telah doa kepada Nabi dan sanggup tarik balik ucapan dia yang tak baik di masjid. Ini akhlak. Jadi bagaimana kita hari ini, isu akhlak ini, sebab itu saya kata isu yang sangat kritikal hari ini. Kita kena bincang secara teliti, kena sebarkan akhlak yang mulia supaya kita dapat dulu merealisasikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi SAW yang bawa agama ini mempunyai budi pekerti yang sangat besar, maka umatnya itulah kedudukan kita. Rasulullah SAW mencapai taraf tersebut kerana baginda mematuhi semua perintah Allah di dalam Al-Quran. Semua yang kata tinggal sikit. Kalau kita kata Nabi tinggal sikit lagi tu, orang ni boleh katakan sama ada dia mengikut Syiah atau mengikut ajaran sesat. Bagi Syiahnya tak cukup lagi Quran kita. Ada lagi surah-surah yang tertentu untuk dia guna pakai kepada pokok dia. Sifat, kelakuan dan kelebihan semua ada. Baginda SAW juga menjauhkan semua larangan, perangai yang buruk dan tingkah laku yang keji tidak akan berlaku. Nabi sebagai model, contoh, qudwah, uswah, ini contoh. Maka umat kalau dah contoh tak baik, umat juga lagi. Dengar cerita dialog dua beranak. Ayah dia ni ustaz. Bila tanya anak dia, kalau besar nanti nak jadi apa? Dia kata nak jadi macam ayah, tuan guru besar, ustaz. Ayah dia geleng kepala. Dia kata kalau nak jadi setara aku, mu boleh jadi sebahagian atau 1/4 daripada aku. Mu kena mikir tok guru pada tok guru aku, baru mu naik setaranya. Ini hemat. Sebab itulah kita bila kita nak buat satu benda yang besar, kita kena baca sirah-sirah orang yang saleh. Jangan dulu baca cerita-cerita yang sahih daripada ulama, daripada para sahabat, ulama tabi'in, ulama-ulama yang salafus saleh, bagaimana ibadat mereka, bagaimana akhlak mereka. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak ambil contoh. Tengok pada sana. Jangan mudah kata itu zaman kita lain habis. Zaman tu orang juga, manusia juga, godaan juga. Ayat Quran turun zaman jahiliyah dulu pun menyebut isunya sama dengan isu zaman kita ini. Cuma dari sudut pelaksanaan berbeza, dari sudut pelakunya, dari sudut wataknya berbeza, tapi skrip sama. Sama tu sama. Coba baca cerita Fir'aun dengan Nabi Musa, sama juga. Menentang, tak percaya kepada Allah Ta'ala, menentang segala kebaikan, bawa kepada kezaliman. Mari zaman Abu Jahal, cerita itu juga. Mari zaman Mongol Tatar, cerita itu juga. Mari zaman Amerika dengan geng-geng dia hari ini, dengan Yahudi, sama juga. Pelakon yang berlainan, tapi dia punya watak, dia punya skrip. Orang baik macam itu juga. Zaman Nabi itu ada para sahabat, ada para salihin, zaman tabi'in, zaman kita hari ini, zaman kita hari ini pun masih ada lagi orang-orang yang seperti ini. Apabila Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia cerita watak guru dia. Ada sebuah buku yang saya sedang usahakan, tajuknya Akhlaqul Ittiba. Akhlak orang yang berjiwa besar. Ajaib. Dalam buku ni sangat menarik. Kita baca, kita rasa memang patut dibaca. Akhlak orang-orang berjiwa besar. Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang di zaman dia sangat mengeji dia. Cakap, gila. Tiba-tiba anak murid dia ni pergi belajar dengan ustaz yang suka keji. Pergi belajar. Dia kata, mari mana? Mari rumah Tok Guru. Oh bagus, dia kata. Bagus. Kejut anak murid. Bagus. Ya. Ilmu dia banyak. Kepahaman dia tinggi. Kata, macam mana Imam Ahmad? Dalam majlis mengajar kami, nama tuan mesti je ada. Mesti ada kritikan kepada Imam Ahmad, mesti ada. Sindiran mesti ada. Macam mana boleh baik?
Dia kata orang yang alim, orang yang baik, tapi Allah Ta'ala uji dia dengan aku. Allah uji dia dengan aku. Manakala tak sebut aku, mungkin dia tak boleh mengajar. Kita ini sama sebagai pendakwah. Kalau naik pentas tak sebut tentang nama orang ini, boleh jadi tak ada idea tu cakap. Buntu idea. Sebab tu kalau orang SMS Ustaz, dia ni kata Ustaz, Alhamdulillah, sebenarnya dia dapat idea untuk ceramah, menghabiskan masa 1 jam. Yang diberi peruntukan itu dengan menyebut nama saya. Ini kita nak belajar dengan orang Imam Ahmad tentu. Imam Ibn Qayyim cerita tadi, guru dia Ahmad bin Abdul Halim, mungkin lebih dikenal dengan nama Ibn Taimiyah rahimahullah alaihi. Ada seorang di zaman dia macam mufti lah, keluar surat arahan beri kepada raja, tangkap orang ini sebab ajaran sesat, fatwa kafir, masuk penjara. Ahmad Abdul Halim masuk dalam penjara. Tiba-tiba satu hari keluar daripada penjara, orang bagi beritahu kepada dia, Ustaz Syekh, Alhamdulillah. Alhamdulillah pun musuh ketat kamu yang keluar fatwa untuk menjatuhkan kamu mati. Ikut-ikut ni Alhamdulillah lah tu. Tengok ulama-ulama besar hari ni, kalau duduk dalam internet, kita letak je gambar orang ni dibunuh. Ada yang kata Alhamdulillah 10 kali, lain Alhamdulillah lain 10 kali. Orang lain kata innalillah, dia kata Alhamdulillah orang lain. Sepatutnya Syekh Ahmad Abdul Halim suka lah musuh tak dia mati. Kata di murid dia, Fanaharani, dia larang terus saya daripada bercakap sedemikian. Lah, mana rumah dia? Mana rumah dia? Pergi tunjuk rumah dia. Pergi jumpa dengan anak dia, jumpa dengan keluarga dia. Dia kata oleh kerana bapa kamu telah meninggal, tidak ada lagi orang yang akan beri bantuan pada kamu, maka sayalah bapa kamu. Apa-apa bantuan yang kamu nak, yang tak cukup belanjaan, jumpa dengan saya, aku akan bantu. Subhanallah. Ini akhlakul kibar. Tak ada dendam, tidak ada perasaan kepada orang, boleh dia terima. Ini kita yang kita kena belajar. Kata setengah di Imam Az-Zahabi sebut, dia kata, kalau sebut nama-nama ulama-ulama besar daripada ulama tabi'in, macam Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad dan lain-lain imam-imam ini, dia kata natata'attaru al-majalis, boleh mewangikan majlis dengan menyebut nama imam-imam ini. Jadi kita ini sebut nama yang kita tak payah sebutlah. Buat menyusul. Sebut orang ini banyak musuh. Ambil yang besar, tak ada siapa nak musuh dengan dia. Sebut Abdullah bin Mubarak, siapa nak musuh? Tak ada orang. Sebut Fudail bin Iyad, siapa nak musuh dia? Tak ada. Sebut nama-nama para sahabat, tak ada orang musuh. Biar si anak musuh tu biar dia lah. Dia mati sendiri, buat dia tu sama masalah kita lah. Kita duduk dalam suku Ahlus Sunnah kita ni, siapa nak bermusuh dengan orang-orang yang sedemikian? Allahu Akbar. Nabi SAW Allah Ta'ala beri kepada dia khuluq azim, agungnya akhlak Rasulullah. Mari pula para sahabat baca akhlak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari zaman Sayyidina para sahabat tabi'in, bacalah Qisasul Anbiya, ini sirah sahabat, macam suarun min hayat sahabat, gambaran hidup para sahabat, ringkas. Berapa ada 60 orang sahabat ya. Tapi kita hidup 60 tahun ni tak habis lagi, tak kenal lagi 66 masa. Kalau baca satu hari, setahun seorang baru faham. Ini contoh. Macam mana kita nak bersifat dengan akhlak yang mulia kalau kita akhlakul kibar tidak menjadi perbincangan, kita tidak menjadi mak duduk dalam minda dalam kepala kita, insya-Allah. Oleh yang demikian, apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat mengenali bagi dia, ditanyai tentang akhlak Nabi. Orang tanya, "Ya Aisyah, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah jawab sepatutnya, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Quran. Ambil Quran sedikit, itulah akhlak Nabi. Quran suruh buat, Quran larang tak ada, berhenti terus. Alhamdulillah. Hadis ini dalam Muslim. Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan semua adab Al-Quran, perintah-perintahnya dan larang-larangnya. Penjelasannya, semua cerita tentang akhlak mulia Nabi menyuruh agar melakukannya atau menggalakkannya adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang ataupun perbuatan yang dimurkainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjauhi. Jadi kita cuba senarai hari ini, berapa banyak di antara larangan dengan suruhan yang telah kita patuhi. Tak situ ya. Tak payah kita duduk senarai orang ni aku baik, orang ni tak baik. Kita orang yang
apa ni, kuat dakwah tak dapat, ambil senarai. Dia panggil senarai patuh syariah dengan tak patuh dalam hidup kita hari ini. Bermula daripada akidah, ibadat, muamalat, keluarga, akhlak. Antara ciri-ciri keistimewaan etika akhlak Islam ialah bersifat sederhana dan adil pada tempat. Adil pada tempat. Islam menyuruh bersifat rahmat, lemah lembut pada tempatnya, tetapi dilarang daripada bersifat tersebut di tempat yang tertentu yang memerlukan kekuatan, seperti melaksanakan hukuman dan jihad fisabilillah. Bila nak laksanakan benda-benda yang kita boleh berlembut, kita kena lembut. Tapi ada tempat lembut, tempat yang kita kena tekan, berkeras. Aku tak boleh laksana hukum Islam sebab saya kesian dengan dia. Macam mana potong tangan dia? Allah Taala sebut dalam Quran, wala ta'khuzkum bima ra'fatun fi din. Jangan bila kamu nak jatuh hukuman Islam kata orang ni, hukuman sebab kata orang ni, wala ta'khuzkum bima ra'fatun. Jangan rasa kesian kepada orang. Sebab ini undang-undang Allah Azza wa Jalla. Dengan apa yang kita buat, dengan undang-undang yang kita letak atas mereka, mereka akan naik darjat tinggi. Tengok dalam peristiwa Ma'iz dengan perempuan yang direjam. Apa jadi? Bila direjam, terpencit darah dia, terkena pada sahabat marah. Nabi katalah, jangan marah, jangan sumpah. Kalau mau ambil apa dia taubat dia dibagi kepada orang Madinah, lawasi'atun, memadai taubat. Subhanallah. Hebat. Jadi orang ni bila kita letak di depan kita pelaksanaan syariat Islam itu dalam jiwa dia, dalam perundangan yang ada, maka sangat tinggi darjat masyarakat. Sebab apa? Dia duduk di bawah inayatillah, di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu baru kita nampak indahnya Islam, luasnya rahmat, kasih sayang akan tersebar. Berpunca daripada mana? Daripada sifat. Jadi peraturan di sini dari psikologi, kita kena berlembut tempat yang lembut. Imam Ghazali kata, siapa dia berlembut di tempat yang sepatutnya keras, orang itu lupa. Saya berlembut, patut kita kena tegas, bukan lembut itu lemah. Dan siapa dia bersikap kasar, keras di tempat yang patut lembut, itu bodoh. Imam Ghazali kata. Saya tak suka sebut kata bodoh, tapi kalau Ghazali kata sebut, kita sebutkan kita. Memang bodoh lah tempat boleh berlembut, kenapa nak keras? Sebab itulah kita kadang-kadang dengan anak kita pukul dia macam musuh yang tak pernah jumpa lebih daripada di lahat hati. Kadang-kadang nyembah anak dia. Contoh kan, pukul, ini anak. Islam membenarkan kita pukul dia, rotan dia, sekadar nak menakutkan saja, bukan nak buat musuh. Bagi sikit, nak lagi, nak buat lagi, tak nak. Sudah, ni dok, kacik gigi kat kengat ni, kerja kaki dan timuk air. Ini bukan musuh. Dengan musuh kita tak kata apa pula. Takut. Nah, kalau orang sekat kereta kita, berani bercakap dengan melawan aku. Lari tak. Tinggal kereta jawab dia, pergi musuh. Tapi dengan anak sendiri kita buat benda. Jangan. Imam Ghazali marah. Dia kata apa? Berlembut di tempat yang sepatutnya keras, itu lemah. Berkeras di tempat yang sepatutnya lembut, ini tak jadi orang bodoh. Subhanallah yang Allah. Banyak akhlak yang kita belajar sangat tinggi. Islam mengajar kita agar bersifat sabar dan menjauhi sifat marah bagi kepentingan diri sendiri. Ingat, sabar, marah kerana diri. Tak usah. Tapi marah kerana Allah, itu tidak ini. Intisar lillah, bukan intisar nafsi. Itu sangat berbeza. Tetapi sebaliknya bersifat marah pada jalan Allah ketika melihat kemungkaran. Kalau kita lihat orang yang buat benda mungkar, wajib kita kena larang mengikut kemampuan. Dengan tangan. Oh, dia kata saya tak mampu dengan tangan, mana boleh pergi pukul orang. Siapa kata semua dengan tangan hari ini pukul? Tak ada. Hari ini kebanyakan dengan tangan, maksudnya dengan kuasa yang ada. Dengan tangan, dengan hujung pen yang kita ada. Tak ada apa-apa malu. Kita yang saing luluskan. Beri, lulus, tak lulus. Sekat, dilepaskan. Sokong, tak sokong. Dengan uji jari belakang, dengan uji pensel belakang. Cari. Buatlah yang sepatutnya, yang terbaik untuk menyelesaikan masalah umat setakat mana yang kita boleh buat. Ini dia panggil intisar lillah. Kita marah kan itu tuntut. Tapi marah kerana kita, tak boleh. Ini jaga maruah diri. Saya boleh mempertahankan diri saya. Ini orang tak dapat pertolongan Allah. Dengar ada cerita seorang perempuan yang dizalimi. Majlis kita dengan Muhammad Sallallahu patut cerita ni.
Seorang perempuan dizalimi oleh orang. Dia ni pula jenis tak cakap. Saya kata ni doa silent. Doa cara senyap ni bahaya. Bila makcik ni tak cakap, dia berdoa sama Allah Ta'ala, senyap, dia tak kata. Tiba-tiba orang yang buat zalim pada dia ni sakit. Sakit tak tahu penyakit apa. Bawa hospital reject, tak ada penyakit, balik. Pergi patut bomoh, cuma kata tidak kena sihir ni. Kalau kena sihir bertepik dah. Bomoh yang baik lah, ahli-ahli ruqyah syariah. Kalau pergi tempat dajjal, bomoh dajjal tu, ni lah, habis benda. Habis account. Saya dengar cerita baru ni, dajjal bomoh baru ni pula, dia panggil dajjal model. Dengar cerita dia panggil bomoh sihir, bomoh MLM. Siapa dia boleh bawa lagi pesakit-pesakit lain, dia punya naik taraf juga. Sampai 20,000 boleh. Bomoh MLM. Oh, kita mari sini tak ada MLM, ada lain-lain. Ini sangat bahaya. Dia punya taktik punya cerita. Jadi apa nak jadi? Orang pergi jumpa dia kata, "Hei, makcik, orang ni gini-gini, maaf lah kat dia." Dia senyap, dia tak kata na'am, lah. Yes, no, tak ada apa, senyap. Saya tak tahu, dia dengan Tuhan dia tak tahu. Surah Tuhan. Tak mahu kata apa. Dia serah. Semua kezaliman ini serah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Allah. Jadi kena penyakit yang teruk macam dia, tak boleh buat. Akhir sekali, ustaz-ustaz ni kesian kepada pesakit. Dia tak tahu buat apa, sakit-sakit. Nak bagi ubat, tak ada penyakit. Ini berat, kalau sakit ada ubat. Orang panggil ada juga ikhtiar. Akhir sekali, tapi orang tahulah si sakit ni memang khianat ke makcik. Maka satu hari 2-3 orang ustaz pergi rumah dia, makcik, Allah, dia kata, jahat sungguhlah dia tu. Dia buat gini. Akhir sekali makcik ni terlepas cakap. Oh, dia kata memang orang ni jahat gini. Dia kutuk kawan tu. Ustaz-ustaz yang pergi ni semua berkata Alhamdulillah, baru ni oleh kerana dia serahkan tugas ini kepada Allah, dia tidak membela diri dia sendiri, Allah yang jaga. Hari ini oleh kerana makcik dia telah kutuk, bermakna dia telah marah kepada orang ni kerana diri dia. Ini perbezaan. Dia marah kerana siapa? Intisar nafsi, kerana marah diri dia. Ketika itu insya-Allah kita akan jumpa penyakit orang. Ini bahaya. Kalau senyap kerana Allah Ta'ala, tak nampak. Tapi oleh kerana dia boleh kutuk kawan ni, bermakna dia telah membela diri dia sendiri. Pada waktu itu nampaklah apa penyakitnya makcik ini dan boleh diubati. Allah, saya baca cerita ni, bahayanya doa secara senyap. Orang yang tak membela diri, tapi kita hari ini bela diri selalu atas dasar menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kita panggung habis dah tu dah. Sekampung dia telefon pagi tu. Habis topak cari lagi. Nak bela diri, tak payah kita senyap. Kalau kita ni orang baik, orang yang baik, yang tuduhan yang dibuat tadi bukan terkena atas pada kita, kita orang yang tidak demikian, Allah Ta'ala ya tawallal amru, kita serah Allah Ta'ala yang akan menangani masalah ini, ia setimpal dengan apa yang dibuat oleh Allah. Allahu Akbar. Tinggi dia punya darjat. Demikianlah setiap sifat yang Allah perintahkan melalui kitabnya dan yang Rasulullah SAW sampaikan melalui sunnahnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat Quran ini surah Al-Isra ayat 9. Tuan-tuan balik rumah atau pergi ke library, cari tafsir nama dia Adwa'ul Bayan. Apa nama tafsir? Adwa'ul Bayan, tafsir Quran dengan Quran. Ini ditulis oleh guru pada guru kami, Syekh Muhammad Amin Asy-Syaqiti, seorang ulama yang hebat di Masjid Nabawi Syarif. Tafsir ayat Quran ini, Inna hadzal Quran yahdi lillati. Dia syarah di sini ayat berapa muka surat menceritakan bahawa bagaimana petunjuk Al-Quran di dalam menangani masalah umat. Alhamdulillah, salah satu buku kecil dia yang saya terjemah, nama dia Islam Agama Sempurna. Telah diterbit oleh Telaga Biru. Islam Agama Sempurna. Kalau payah nak faham pula, cari pula dalam Abu Anah Madani itu syarah kepada kitab itu. Saya dah hurai satu persatu cara ringkas untuk memahami betapa sempurnanya Islam ini duduk di mana. Semua sistem, daripada sistem akidahnya, sistem ibadat, sistem perundangannya, semua sekali dapat ditangani masalah kerana dia sempurna. Orang yang sempurna yang boleh menyempurnakan orang lain. Orang yang tak sempurna macam mana nak sempurna orang lain?
Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa kitabnya Al-Quran membawa petunjuk ke jalan yang paling baik, teguh dan adil. Petunjuk ini merangkumi semua aspek, sama ada ibadat, muamalat, akhlak dan adab sopan. Semua masuk dalam itu. Agama Islam yang memandu manusia kepada akhlak yang terpuji. Berdasarkan ajarannya, setiap sifat yang baik dan perangai yang mulia pasti Islam akan menyuruh dan menggalakkan. Jangan kata tak ada dalam Islam suruhlah. Hak baik boleh. Sebaliknya, tidak ada sebarang sifat buruk dan keji kecuali pasti Islam akan melarang umatnya daripada melakukannya. Bahkan akhlak mulia merupakan asas penting. Akhlak mulia merupakan asas penting bagi keimanan yang menjadikan seorang mukmin sempurna imannya dan lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana hadis yang kita baca awal tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang baik imannya, orang yang baik akhlak. Di bawah ini beberapa contoh sifat terpuji dan akhlak mulia yang digalakkan dan disuruh oleh syarak. Kita nak belajar hari sifat yang pertama, iaitulah benar. As-sidqu, ataupun sifat bersifat dengan sifat yang benar. Banyak lagi sifat ini, akhlak yang mulia ni. Kalau kita boleh khatam ini menarik, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sifat-sifat yang baik dalam hidupan kita. Sifat benar. Antara keindahan agama ini adalah suruhannya agar bersifat dengan sifat yang benar. Islam sangat menggalakkannya serta memuji orang yang melakukannya dan menjanjikan kepada mereka balasan yang baik. Kalau kamu berlaku benar, kamu akan dapat balasan yang baik. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sadiqin, orang yang benar. Jadi, duduk ini. At-Taubah 119. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzab." Jadi ayat hadis ini etika tentang benar. Hendaklah kamu bersifat benar. Kerana sifat benar akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sentiasalah seorang lelaki itu. Nanti orang perempuan marah pula. Kenapa tak ada perempuan? Maksudnya dipanggil alal ghalib. Biasanya kalau Nabi kita cakap dengan orang lelaki, disebutkan bercakap benar dan berusaha untuk bersifat benar hingga Allah SWT menulisnya di sisinya sebagai seorang siddiq, orang yang benar. Hendaklah kamu menjauh sifat dusta, kerana dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu pula akan membawa kepada neraka. Jika seorang laki-laki itu sentiasa bercakap dusta dan berusaha untuk bersifat dusta, sehingga Allah Ta'ala menulisnya di sisinya sebagai seorang pendusta. Sifat dusta, maka ditulis cok, orang yang pembohong, pendusta. Cakap apa pun, cakap sikit, dusta. Maknanya kalau tak dusta tu bukan dia tu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Antara kesan beriltizam dengan sifat benar bagi seorang individu masyarakat. Yang pertama, tersebarnya perasaan aman dan tenang dalam kalangan masyarakat. Tersebar. Kerana manusia memberi kepercayaan kepada orang yang benar dan menyerahkan amanah kepadanya dalam semua urusan. Kita tahu dia cakap benar, apa saja pun tak pernah sembunyi, tak pernah dia kelentong, tak pernah cakap bohong. Orang akan beri kepercayaan. Yang kedua, orang yang bersifat benar disayangi oleh manusia. Mereka mendengar cakapnya serta memberi kesan dalam hatinya. Kita kalau orang cakap benar ni, Allah Akbar, nak dengar dia ceramah pun kita rasa senang. Tapi kalau kita tahu seorang penceramah ni dalam TV ke dalam mana-mana menulis, kita tahu dia ni pendusta. Kalau dia cakap tentang kebenaran, kita terima ke dia? Baik, pandai cakap. Tengok TV pun tutup.
Pasal itulah kita kena pilih orang yang kita nak belajar, dia betul-betul kita yakin dengan ilmu dia, keikhlasan dia, barulah masuk dalam hati. Kan tidak kita dengar sambil level. Nak macam mana masjid kat kampus saya, dia mari saya dengar. Gitu. Sambil-sambil dia main SMS. Tak ada khusyuk. Sebab orang ini tidak ada. Kesan tak masuk dalam hati mereka. Yang ketiga, bersifat benar akan mewariskan kemuliaan dan keyakinan diri, mendapat tempat dan kedudukan dalam kalangan masyarakat. Duduk dalam masyarakat, dia akan warisi. Yang keempat, bersifat benar dalam pergaulan merupakan kunci untuk mendapat rezeki yang berkat dan subur. Bersifat dusta akan membawa yang sebaliknya, waliyahzubillah. Jadi ini 4 keindahan. Enaknya bersifat benar. Sifat yang kedua, galakkan dalam hijab kita ini bersifat rahmat, kesian belas pada orang. Antara ciri-ciri istimewanya Islam adalah agama rahmat, kesian belas, iaitu membawa rahmat pada mereka yang menganutinya, kerana ia membawa kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Rahmat untuk manusia seluruhnya, kerana Islam memerintahkan penganutnya agar bersifat rahmat terhadap golongan lemah, fakir miskin, orang kurang upaya serta kanak-kanak, bahkan terhadap hayawan. Kan masyhur dalam hadis yang sahih, yang perempuan untuk pergi bantu anjing yang kena dahaga, Allah Taala maafkan dia. Kalau dengan hayawan pun dapat kemaafan, apa lagi kita dengan sama-sama makhluk, sama-sama orang. Bahkan ia membawa rahmat pada semua makhluk, kerana Islam juga menegah daripada memaksa hayawan melakukan kerja lebih daripada kemampuannya, kerana ini akan menginaya binatang. Islam juga mengajar agar melakukan penyembelihan dengan cara yang paling baik. Allahu Akbar. Dalam bab Islam, Nabi kata, "Iza zabahtum fa ahsinu dzibha." Apabila kamu sembelih, baikkan sembelihan. Kita kata nak baik macam mana lagi? Sembelih tu mati. Baik pula. Cara sembelih. Cuba tengok orang putih. Dia kata sembelih cara kita ni zalim. Pasal itulah dia suruh masuk dalam air panas dulu. Dalam air elektrik, dekat nak pensel baru sembelih. Zalim waktu kita sembelih. Dia tu pergi buat elektrik tu tak zalim. Ada setengah syarikat dia, orang tu tunjuk dalam YouTube tu, pukul begitu. Allah, tak zalim. Orang Islam ni tak betul laku bagi orang tu. Bagi dia. Kita ni kena pertahankan hak kita ni betul. Nabi kata ni buat baik pada hayawan. Kan cerita unta mari mengadu ke Nabi tu, kita selalu cerita dulu. Dekat Madinah unta mengadu ke Nabi. Mengamuk unta. Nabi pergi tengok. Dia kata, apa sebab ni ramai orang tunggu kat sini? Dia kata, Rasulullah jangan masuk, dalam kebun ni ada unta sedang mengamuk. Unta mengamuk. Nabi kata, biar aku masuk. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk, unta datang tengok Nabi mari dekat. Baca dalam kitab Al-Bayyinat, satu kitab yang cantik. Jadi ditulis oleh Zandani. Al-Bayyinat nama kitab. Bayyinat ni tanda-tanda kenabian Nabi. Bila hayawan ni masuk, dia mari letak kepala dia yang panjang, camel, unta ni. Dalam cerita saya sedih balik cerita. Unta pergi letak muka dia dekat Nabi, menangis mengalir. Nabi kita kesak air mata. Bercakap dengan unta, dia kata apa? Unta mengadu, ya Rasulullah. Dia kata qillatul khulaf wa qillatul ulaf wa kasratul khulaf. Qillatul ulaf, kasratul khulaf. Banyak kerja, makan sikit. Tu ngadu. Kerja banyak, makan sikit. Macam mana nak tak demonstrasi? Unta mengamuk betul tak? Nabi panggil tuan dia, mu jangan buat kerja ni unta sampai pada kali ini, sampai dia mengamuk, sampai dia mengadu. Sebab itu sudah lebih daripada hak kapasiti. Unta ni baik, tak ada makhluk dan beri. Sebab itulah Tuhan sebut khas dalam cerita unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tengok pada unta macam mana aku buat. Cuba tuan baca dalam surah yang kita baca selalu. Surah apa tu? Sabih isma rabbikal a'la. Hal ataka hadithul ghasyiah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Tengok khas pada unta. Apa kau nak aku buat ni? 1,5 ayat ni, setengah bagi ayat ini disyarah oleh para ulama begitu panjang tentang kelebihan unta. Subhanallah yang azim. Kita pak unta tak sesal lagi. Nak cari orang besar-besar dah. Allahu akbar. Inilah masalah kita. Agama Islam ialah agama yang disyariat oleh Allah untuk membawa rahmat. Antara sifat Allah Taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat rahmat.
Rasul yang diutusnya juga menyampaikan agama ini kepada kita juga bersifat dengan sifat kasih sayang dan rahmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri, manusia juga, Arab, Quraisy. Berat rasa olehnya penderitaan. Nabi kita tengok umat dia menderita berat bagi. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Ini sifat Nabi. Haris nak semua orang beriman sebanyak mungkin. Kita hari ini duduk di zon selesa. Aku dah beriman dengan orang lain pihak dia. Tak boleh. Lepas itulah bila saya pergi satu masjid, satu surau, nak solat di mana, tanya orang kampung ni berapa ramai ni penduduk kampung. Dia kata ramai lah. Boleh katakan dekat 1000 keluarga family. 1000 keluarga, manakala 1000 orang turun, penuhlah masjid kan. Tiba-tiba kita boleh solat 4-5 orang je dalam surau. Mana pergi lagi? Bersangka baiklah orang yang pergi surau, tapi takkanlah 1000 orang meninggal 4 orang. Bila timbul isu macam ni, tak ada dalam kepala kita bagaimana sifat rahmat aku sampai ke masjid, macam mana aku nak cari orang yang jamaah ke masjid. Jadi kita kena buat, ke masjid kena bersidang. Macam mana kita nak buat supaya orang itu datang? Boleh tak boleh kita isi borang khas? Isi borang, tahun ni kita target 50 orang ahli baru masjid. Macam nak buat? Kita, kalau yang perempuan, sama perempuan, yang lelaki lelaki, ke masjid pergi ziarah dia khas. Saudara, kami telah putus dalam mesyuarat memilih saudara yang terbaik untuk tahun ni menjadi ahli masjid. Kami pilih saudara jadi ahli masjid. Ini borang siap, tuan tak gambar di sini, kami itu isi dah siap, maklumat yang kami ada itu dah dilengkapkan. Yuran tak payah bayar. Ahli masjid macam mana? Psikologi, mari tak mari orang ni. Aku dah jadi member masjid ni, kena pergi mungkin dah dalam 50 tu saya ingat 30 dekat, 20 lagi sekali-sekali. Tak apa, ambil grup, kita buat grup kumpulan kita ni, boleh tanya khabar. 2-3 hari tak nampak ni, tak sihat ke? Ahli kami, ahli masjid ni 50 orang nak pergi ziarah ni. Jangan pergi ziarah, kata tak bagi bagi orang nak ziarah, baik pergi. Rahmat, kita nak cari kasih sayang. Bagaimana nak perangkap mereka supaya mai ke masjid? Mereka lah cipta bagaimana kaedah-kaedah yang boleh menyelamatkan sahabat-sahabat kita ni. Dan bila sampai masjid, banyak aktiviti dia, dengar tazkirah, dengar nasihat, bercampur dengan orang yang soleh, orang yang baik-baik. Tengok orang-orang macam ni, musim-musim begini jangan timbul isu orang ni, jangan. Kita bincang bab halal haram, kita bincang bab kasih sayang, kita bincang bab anak-anak. Tapi kalau masuk warna, dia akan lari. Tak boleh dirah, itu kacau. Ini kita kena faham yang di suara Allahu Akbar. Harisun alaikum. Nabi kita bersifat haris, sangat suka nak menyelamatkan masyarakat. Kenapa kita tak tanam sifat kita ni? Aku juga suka nak menyelamatkan keluarga kita, nak anak-anak kita. Biar kita mari perasaan ini dalam jiwa, baru kita betul. Relevan tak relevan tu orang tengok sesuai ke tidak. Tajuk yang kita bincang tadi, bagaimana nak tarik orang ni pergi masjid dengan kita lantik mereka ahli masjid. Bukan AJK masjid, ahli masjid. Jadi kata apa peranan ahli masjid ni? Peranan awak ada peranan besar, iaitulah tahu-tahu ni target kita menyemarah ke masjid, salah seorang orang yang akan hidup. Zalim. Saya ditugaskan, memang ditugaskan. Dia bawa duduk di bawah AJK apa? Di bawah lejnah apa-apa sebut. Dia panggil sub lejnah. Kita ada lejnah kebajikan, dia ni sub lagi. Maknanya sekali-sekali dipanggilkan. Allahu Akbar. Orang ni suka macam tu. Belajar dengan cerita Abbas, saudara Nabi. Bila Nabi nak masuk Mekah, dia kata, ya Abbas, Abu Sufyan ni orang besar Quraisy. Nabi kata tak. Bila Nabi masuk Mekah, penduduk Mekah semua menunggu depan Nabi. Apa tulisan apa? Nabi kata siapa dia bergantung di kerama Kaabah, fahuwa amin. Man dakhala dara darihi fahuwa amin, wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa dia masuk dalam rumah Abu Sufyan, aman. Abu Sufyan bangga. Kenapa aku disebut? Orang kita di psikologi lebih. Psikologi. Kenapa orang boleh jadi macam ni? Sebab nama dia disebut. Alhamdulillah, Tuan SMS. Malam ini kerana kita ada penceramah datang yang tak belum pernah datang di sini, saudara dijemput mengiringi penceramah dan makan sekali di meja pula. Macam mana tak malu? Allah dengan kain sampai penceramah malu dengan dia. Ini
Ini sifat rahmat lil alamin. Kita carilah tuan-tuan. Para jemaah coba cari rekod. Tak payah mikir siang dan malam. Macam mana nak menyelamatkan masyarakat? Macam mana nak dekatkan dia orang yang pergi masjid? Macam mana anak-anak kita nak mesra dengan masjid? Fikir. Jangan anak-anak mari pula kita halau dia balik pula. Mau buat bisnes dengan masjid pun dia balik. Tapi budak takut pergi masjid. Dia mari kita buat lajnah khas. Ada satu masjid, ada lajnah nasri masjid. Dia ibu pun boleh tinggal kat belakang. Mak boleh dengar kuliah, dengar ceramah dalam masjid. Anak duduk kat bawah, kat situ. Ada nasri. Saya kata kena bayar. Dia kata RM2 nak tabur masjid. Maka kita isi RM2. Sama, kita duduk. Kalau pergi ke bibi, berapa bayar? Jadi mak boleh dengar dengan selesa duduk di masjid dengar. Kalau bunyi anak bisnes sikit pergi ambil. Kalau seorang kuliah boleh dah keluar. Ambil anak duduk sekali duduk ujung-ujung masjid. Subhanallah. Berkatnya, rahmatnya, apa ni, duduk dalam majlis ilmu dengan anak beranak. Subhanallah. Kalau anak ada kerja sekolah, kita duduk ujung majlis buat kerja sekolah. Mak dengar ceramah. Alhamdulillah, harmoni masyarakat. Mulia kerja yang kita buat, kerja haris kerana nak menyelamatkan orang beriman. Allah tengok sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman sangat kasih belas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah At-Taubah ayat 128. Hamba-hamba Allah yang beriman pula sebahagian daripada sifat mereka ialah rahman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu ialah utusan Allah dan orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sama orang Islam. Keras dalam isu akidah. Jangan salah faham ayat ini. Setengah orang kata kita dengan orang kafir kena keras. Bukan saya panggil kafir harbi lagi saya gitu. Lebih pada keras. Kafir harbi ni kafir yang halal darah. Jumpa kat mana-mana kita boleh tampar, dia boleh sempak. Harta dia kita boleh sita, boleh ambil. Kita dah main-main kafir harbi, tulis sana sini. Bunuh habis dunia lagi. Dari ini sifat orang mukmin bertegas dalam masalah kafir, dalam masalah isu akidah. Kalau dia jiran, jangan kepada dia agak di kafir aku pernah kain ke jangan. Itu gila punya orang nama macam tu. Bertegas dengan orang kafir tapi berkisah sama orang Islam. Surah Al-Fath ayat 29. Mereka pula sentiasa bersaling berpesan dengan sifat ini. Firman Allah Taala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah." Dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka yang beriman dan saling berpesan itu ialah golongan yang mendapat surah amalan dengan tangan kanan. Allahu Akbar. Ini pesanan kita berpesan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan keadaan orang mukmin. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Diumpamakan orang mukmin dalam berkasih sayang, kasihan belas dan bekerjasama adalah seumpama sebuah jasad. Satu jasad, tubuh kepala sampai kaki. Apabila ada anggota yang merasa sakit, maka seluruh anggota lain turut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan panas badan. Kita nak macam tu. Saudara aku tidur. Saya pernah disebut oleh seorang pendakwah yang kepada bukan Islam, non-Muslim. Pendakwah ni orang luar bagi dakwah di Malaysia. Pendakwah ni orang bukan Malaysia, tapi oleh kerana dia masuk Islam di sini, dia kata dia rasa kemanisan iman telah ada, maka dia sanggup berkorban tinggal kerja. Tiba-tiba ada satu rumah orang bukan Islam, rumah perlindungan. Dia kata pada saya, dia kata, "Ustaz, orang ini kalau duduknya Kristian, bukan cakap duduk rumah yang buruk macam ni, duduk di hotel 5 bintang, makanan tak pernah putus. Tapi oleh kerana mereka masuk Islam, nak makan pagi dengan tengah hari pun tak cukup." Dia kata, "Ustaz, beritahu kepada pegawai-pegawai agama, mereka akan didakwa oleh Allah di hadapan Allah." Saya terduduk. Negara kita yang kaya raya, duduk dalam majlis jamuan 3 hari 3 malam, makan tak habis. Saudara kita bawa masuk Islam tak? Allah Subhanahu. Saya termenung panjang di situ. Balik-balik saya pun tak tidur. Masuk dalam blok saya, Abu Anas Madani, satu pusat, dipanggil pusat dakwah International Islamic Center. Saya letak dalam, coba tuan tengok dalam blok Abu Anas Madani itu, pusat dakwah itu ada nombor akaun dia. Masuklah berapa yang kita boleh. Ini biar kita termasuk orang Islam. Dia kata kalau duduk yang Kristian, dia kata orang ini makan tak habis makan, gemuk dalam masa seminggu.
Duduk dengan orang Islam kurus sepas minggu. Mengalir iman. Allah, saya kata tengok. Kasih sayang sama kita tidak terasa. Nikmat orang boleh masuk Islam ni. Bukan kita seorang hamba tak masuk Islam lagi. Sabda Nabi SAW, la yarhamun nas man la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak kasihan kepada orang yang tidak kasihan kepada orang lain. Hadis ni Bukhari, hadis masalah min tadi Bukhari juga. Islam menjadikan rahmat sebagai satu sebab yang membawa kepada syurga, walaupun rahmat tersebut dilakukan kepada haiwan dan binatang. Sabda Nabi SAW dalam cerita ni yang panjang, kita terus pada terjemahan dia. Sedang seorang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba dia rasa sangat haus, dahaga. Kemudian dijumpainya sebuah perigi, lalu dia pun turun ke dalamnya dan minum air. Setelah keluar, beliau mendapati seekor anjing sedang makan tanah yang basah kerana kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini juga kehausan sebagaimana aku merasainya. Dia pun turun ke dalam perigi semula dan memasukkan air ke dalam kasutnya sehingga penuh. Kita di kasut baju saya. Kemudian digigit dengan mulutnya sehingga sampai ke atas dan diberinya anjing itu ini. Subhanallah, rahmat prihatinnya dia. Allah SWT berterima kasih kepadanya dan memberi keampunan kepadanya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang kami lakukan kepada haiwan juga mendapat pahala? Nabi kata apa? Wa inna fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Nabi kata, dilakukan kebaikan yang dilakukan kepada setiap yang punya jantung yang berdenyum akan mendapat pahala. Kucing, anjing, arnab semua kita beri dapat pahala. Ali dalam Bukhari, kesan tersebarnya sifat rahmat di kalangan orang Islam. Yang pertama, masyarakat akan bersatu. Jelas. Berlakunya sifat tolong-menolong, bantu-membantu, berkasih sayang sama mereka, tersebarnya perasaan mahabbah dalam kalangan anggota masyarakat, akan wujud golongan yang memberi bantuan apabila ada ahli yang ditimpa musibah dan bala bencana, kerana orang mukmin sangat kasihan belas sama mereka. Akan ada. Keamanan juga akan tersebar dalam masyarakat, kerana masyarakat penyayang akan menjaga golongan yang memerlukan daripada terjerumus ke lembah jinayah. Inilah di antara ciri-ciri keindahan Islam dalam yang dapat kita bincangkan, sabar dan bersifat rahmat ke-11. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang seterusnya, bersifat sabar dalam menghadapi suatu apa tadi dugaan dan yang lain lagi, insyaAllah. Jadi setakat itulah yang dapat kita bincang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan jawab ada asal. Ya. Ya. Tidak ada riwayat yang menyebut Nabi kita pukul di sini, tapi Nabi ambil tindakan dia. Pukulan ini tahap yang ketiga. Yang pertama tadi duduk alih daripada tempat tidur. Kemudian akhir sekali baru dia pukul. Jadi jangan pukul dulu. Ni dia pukul, tendang dulu yang pertama. Jangan. Itu masyarakat kita ini. Saya semalam duduk dengan kawan-kawan yang duduk di bahagian bantuan ruangan. Allah Akbar, takut cerita dia. Orang mari buka baju ni ada belaka tanda sini. Kalau di NJ juga bukan tangan pukulan. La ilaha illallah. Apa kita nampak? Asal. Saya ingat ada program kat sini bulan 6 lah. Mana Kak Fazli? Saya kena bincang waktu. Mungkin kena tukar waktu. Tarikh okey, waktu.